Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, oh, berikanku, berikanku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, yeah. Berikanku, berikanku hatimu. Berikanku, oh, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. 主内的姐妹们， Bersyukur kepada Tuhan. 我们要感谢神， Anugerah Tuhan dalam hidup kita. 就是他在我们生活上的恩典。 Kita sangat bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. 我们要非常感恩，因为我们可以认识主耶稣， Allah yang mengasihi kita. 就是爱我们的神。 Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya. 还没读经听到之前，我们先做一个祷告。 Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan di dalam kesempatan ini, dalam persekutuan Komisi Wanita
kami kembali Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh membaca firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dan juga suluh di dalam kehidupan kami, bagi jalan-jalan kami, terang bagi langkah-langkah kami. Tuhan, terima kasih. Kami akan membaca, kami akan merenungkannya. Biar Tuhan menuntun, memimpin kami di dalam pemahaman akan firman. Bertambah pengenalan kami akan Engkau, kasih kami kepadamu juga. Tuhan, terima kasih. Tolong kedua hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan dengan jelas maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari ibu-ibu, saya mengajak kita untuk boleh melihat dari Injil Matius pasal 9. 姐妹们，我们一起来看一出的经节，马太福音第9章 ayat 35 sampai ayat 37. 35节到37节。 Matius 9 ayat 35 sampai, kalau kita baca sampai 38 ya. 马太福音第9章，我们一起来读35章到38节。 Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Mandarin. 35节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，先讲天国的福音，又医治各样的病症。 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。 Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。 Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。” Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. 主内，亲爱的姐妹们， Di dalam bagian ini, kita melihat yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. 在这一部分，我们可以看到主耶稣在他的侍奉上是怎么样的。 Bisa kita katakan bahwa Tuhan Yesus mempunyai 3 rangkap tugas. 我们可以看到，在这里主耶稣有3套的方案。 Bagaimana Matius menuliskan Injilnya? 马太怎么样把这个圣经节写下来？ Dia menuliskan Injil, 他写下这些经节， lalu menjelaskan tentang Yesus. 然后这样的详细的解释关于耶稣。 Yang pertama, 首先， Yesus sebagai pemberita Injil. 主耶稣就是差传者，先讲福音的人。 Jelas sekali dalam ayat 35. 在35节很明确的，我们可以晓得， Bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. 就是耶稣走遍各城各乡。 Tidak hanya Yesus ada di kota, 主耶稣不单单在城市， tapi juga pergi ke desa-desa. 同样的也到许多的乡村。 Bukan hanya di desa, tapi juga ke kota. 不单在乡村，同样的也到城市。 Untuk apa, saudara-saudara? 这为什么呢？ Dikatakan memberitakan Injil Kerajaan Allah. 就是先讲天国的福音。 Hari ini Tuhan Yesus memanggil hamba-hambanya 今天主耶稣呼召他的仆人， untuk menyampaikan berita Injil di desa dan di kota. 就是呼召他的仆人，无论在城市在乡下，就是先讲主耶稣的福音。
Seorang pemberita di dalam masa lalu 以前的差传者 adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan penting dari raja atau pemimpin. 就是一个可以把从国王或者国家的这个信息传给百姓。 Yesus adalah seorang yang diutus Bapa di sorga 主耶稣是由天父亲自差派的， untuk menyampaikan pesan Allah. 就是把神的信息传遍， Yaitu menyampaikan Injil Kerajaan Allah. 就是把天国的福音传开。 Apa itu Injil? 什么是福音呢？ Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. 福音就是好消息，福音就是信息。 Yang Yesus sampaikan adalah kabar baik. 耶稣所传讲的就是好消息， Kabar baik bahwa Allah membuka jalan sehingga bisa berdamai, sehingga manusia bisa berdamai dengan Allah. 就是神打开一条道路，让人可以与神和好。 Kabar baik bahwa ada anak domba Allah yang akan mencurahkan darahnya untuk mendamaikan hubungan manusia yang berdosa ini dengan Allah. 这个好消息就是天父差派他的圣子来到世间，成为救赎主，让我们可以与父神和好。 Pada hari ini Tuhan masih memanggil hamba-hambanya, memanggil orang Kristen 直到今天，神还是呼召他的仆人、他的儿女们， untuk memberitakan Injil ini di desa maupun di kota. 就是把这个天国的福音传到无论是城市、乡下。 Ya beberapa puluh tahun yang lalu Pendeta Stephen Tong pernah tulis satu lagu. 几十年前，唐崇荣牧师曾经制作了一首歌， Di dalam syairnya, kata-katanya itu menuliskan bahwa jiwa sama berharga di desa maupun di kota. 他的歌词里面有一句是这样的：无论在城市、在乡下，人的性命都是相同有价值的。 Tuhan memandang sama berharganya jiwa-jiwa yang ada saat ini. 神看重每一个现在所存在的生命， Hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah, 无论是在乡下做施工工作的牧子传道 jangan 人， pernah merasa minder. 从来不要觉得有一些的委屈， Ya, jangan merasa rendah diri. 也不要觉得自己有自卑感。 Saudara yang melayani di daerah, di desa-desa, 弟兄姊妹，无论你侍奉在什么小乡下、小 bahkan 村庄， di dalam hutan-hutan terpencil, 甚至在可能是荒山野岭， ingatlah jiwa itu, jiwa yang di sana itu juga sangat berharga. 我们要记得，无论在哪里，这个每一个生命都是宝贵的。 Saudara yang melayani, saudara adalah begitu unik sekali. 侍奉的差传者弟兄姊妹们是很特别的， Begitu juga rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah yang padat seperti kota-kota yang sedang maupun kota besar. 无论在大城市或者是不小城市来说，侍奉者的都是非常重要的。 Jangan pernah merasa lebih berarti atau lebih besar atau lebih penting. 不要自己觉得自己比较重要，比那些在乡下侍奉的人更特别。 Memang pelayanan di kota mempunyai tantangan tersendiri. 当然，在大城市里做侍奉有他自己的要挑战的， Begitu juga pelayanan di desa mempunyai tantangan tersendiri. 同样在乡下里做侍奉工作的也有他们要面对的挑战。 Mohon Tuhan berbelas kasihan dan menolong kita melayani masing-masing di ladang yang Tuhan sudah percayakan. 我们恳求神赐给每一个侍奉者，在神已经赐给他们的地级上做侍奉的工作。 Seorang yang membawakan warta atau menyampaikan berita
一个把好消息传开的人， tugasnya adalah menyampaikan atau mengumumkan hal-hal yang pasti. 他的任务就是把正确的、实在的信息传开。 Saudara-saudara, dunia kita sekarang ini memerlukan berita yang pasti. 姐妹们，现今的时代是需要一个正确的消息。 Bukankah kita mendengarkan banyak berita-berita yang kadang-kadang kita susah membedakan ini benar atau tidak benar. 因为很多时候我们听到的消息，我们自己都不敢确定这消息是真的还是假的。 Di zaman kita sekarang ini teknologi begitu canggih. 在现今的时代，科技这样的发达， Nah, beberapa waktu yang lalu 不多刚过去的不久， kita sudah mungkin pernah melihat video ini. 我们也许曾经看过这个短片。 Waktu pertama saya melihat video ini, 当我第一次看这个短片的时候， saya cukup kaget juga. 我也非常吃惊。 Dalam video ini, Bapak Presiden kita, Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, 就是我们的总统周国伟， dengan lancar sekali, fasih sekali dalam berbahasa Mandarin. 就是非常流畅的说一些中文的消息， Dalam pidatonya, 就是在他的演讲上， saya perhatikan gerak mulut bibirnya itu. 我注意他嘴唇的动向， Begitu tepat, begitu pas sekali. 非常的一说出来的话语是非常正确的，不是对嘴的。 Lalu saya bertanya-tanya, 然后我就质问， apakah memang selama ini ternyata presiden kita begitu jago sekali berbahasa Mandarin? 我就想，何止这么久来，这个总统他已经是非常流利的说华语了吗？ Lalu dia diam-diam selama ini tidak pernah mau terbuka untuk menyatakan bahwa dia fasih 何止 berbahasa 他 Mandarin. 这么久来，他隐藏他可以说华语的这些能力， Saya coba cek, saudara-saudara. 所以我就在此的去查考。 Satu kali dalam satu kesempatan tuh saya temukan satu video 在另外一个机会，我有看到一个短片， bahwa presiden kita memang ada berbahasa Mandarin. 我们的总统是的有说一些华文， Tapi ya mohon maaf, saya mendengarkan dalam aksennya, dalam pengucapannya belum sepenuhnya tepat seperti dalam aksen Mandarin standar. 当时这总统所说的这些华语，他的音调不完全的正确。 Nah, dalam hati saya, mungkin dia ada perkembangan. 我在心里想，哦，也许我们的总统现在进步了。 Tapi saudara-saudara sekalian, 但是姐妹们， jujur pada waktu itu dalam hati saya berpikir, ini pasti ada sesuatu yang membuat ini bisa terjadi. 我心里就有一个想法，一定发生某些事情，让这件事可以发生。 Ternyata setelah beberapa waktu, beberapa hari, sudah mulai ramai di internet dibicarakan. 原来在过后的几天，在网站上就很多的说法了。 Bahwa sekarang memang kita sudah ada teknologi namanya teknologi AI. 就是现在我们有一个最先进的科技，叫做 AI 科技， AI dalam bahasa Inggris yaitu Artificial Intelligence. 就是 AI 牧师讲的。 Teknologi ini canggih sekali. 这个科技非常的先进。 Video aslinya presiden kita berbahasa dalam bahasa Inggris ya mungkin atau bahasa Indonesia dia berpidato. 他的原来他录影的时候，我们的总统是用印尼文或是英文说出来的。 Lalu kemudian teknologi itu bisa merubah sehingga Pak Jokowi ini bisa pidato dalam bahasa Mandarin dan mulutnya bisa diatur sampai bibirnya itu bisa pas sekali. 所以借着 AI 的科技，它能够把总统的嘴型与所说出来的华语是合一的、相同的。 Nah, banyak orang yang tidak tahu ini, kemudian mereka sampai hampir percaya bahwa memang ini video yang asli dan betul. 当初人们观看这个短片的时候，很多人都相信，真的这个总统是流利的会说华 Nah, 语。 setelah kita tahu, oh ternyata ini permainan
teknologi zaman sekarang ini. 过后我们就晓得，原来这是科技所做出来这一些假象， Bahkan isinya itu, isi pidatonya itu pun bisa dibuat sama dengan apa yang aslinya. 甚至他所翻译出来的这个中文，与他的原文是意思完全相同，一点都没有走掉。 Kaum ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 主内的姐妹们， Hari ini kita sangat sebenarnya memerlukan berita-berita yang pasti. Ya, kita mungkin sudah jenuh dengan berita-berita hoax. 今天我们实在是需要真实的消息，因为我们被太多这个假消息困扰了很久。 Tapi terlebih lagi manusia memerlukan berita yang begitu pasti tentang tujuan hidup manusia. 特别是人活着是需要正确的明白人活着的目的是什么。 Lebih perlu lagi berita yang pasti tentang setelah manusia meninggalkan dunia, manusia akan kemana. 更特别的、更重要的就是我们要明确的了解过世以后人往哪里去。 Yang kedua, 第二点， bahwa Yesus adalah sebagai guru, sebagai pengajar. 第二点就是主耶稣是夫子，也是老师。 Di dalam ayat 35 dikatakan dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. 在35节在这里说，主耶稣在会堂里教训人。 Yesus mengajar, tetapi terutama Yesus bukan hanya bicara. 这里说到的主耶稣不单单只是说话而已，但是他是在教训。 Terutama adalah Yesus memberikan teladan-teladan di dalam kehidupannya. 特别是主耶稣所说的是他所呈现出来的生活榜样。 Pengajaran-pengajaran iman Kristen memang penting sekali diajarkan. 关于信心的教导是非常重要的。 Kita mengajar di dalam khotbah, 我们在讲道上已经传讲了很多， mengajar di dalam kelas-kelas PA atau pemahaman Alkitab. 在查经班里面我们也学了很多， Kita mengajar di dalam kelas-kelas katekisasi. 在西道班里我们也教导了很多。 Tetapi lebih daripada itu, kebenaran-kebenaran Kristen harus diterapkan, harus diaplikasikan. 除了这些所教导的，我们所明白的，最重要的是我们可以听到，然后我们可以行道。 Yang ketiga, 第三点， bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. 第三就是我们的主耶稣就是医治者。 Yesus di dalam pelayanannya, 耶稣在他的侍奉当中， yang memberikan pelayanan menyembuhkan orang-orang yang sakit, 他的侍奉包括了医治很多疾病的 termasuk 人， orang-orang yang diganggu, dirasuk oleh roh-roh jahat. 包括被魔鬼所捆绑的，主耶稣也以能力释放了他们。 Tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus juga menyembuhkan terutama jiwa, terutama keadaan manusia yang maksudnya dia itu perlu akan keselamatan jiwanya. 除了这些医治身体以外，主耶稣也教导了我们需要不是单单身体得医治，我们灵命也要得福幸。 Pelayanan gereja pada hari ini 今天教会里的侍奉 memang bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang menyembuhkan secara fisik. 当然，有的教会可以给这个身体上的痊愈的神迹。 Ada gereja membuka klinik atau rumah sakit. 很多教会开了这个医院或者是医疗所， Mungkin juga panti jompo. 可能是老人院， Itu baik. 那是非常好的。 Tetapi kita harus ingat juga membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Gembala Agung, Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. 但是重要的，我们要把人带到我们的大牧者，我们的主耶稣跟前。 Di dalam ayat 36, 在36节， dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. 这里看到主耶稣看到这么多的人，就怜悯他们。 Saudara, apa yang membuat hati Yesus tergerak? 什么让主耶稣的心
有怜悯的心， yaitu orang-orang yang menderita di dalam dunia ini. 就是在世界上有困苦的人， Menderita sakit penyakit atau dikuasai oleh setan-setan. 就是身体上有疾病，或者是灵魂被这些邪灵魔鬼所捆绑。 Hati Yesus tergerak karena melihat kesedihan dunia. 主耶稣有怜悯的心，因为看到世界上非常多的悲哀。 Suatu kali Yesus melihat ada janda yang begitu sedih dan menangis karena anaknya mati atau meninggal. 主耶稣有一次看到一个寡妇非常伤心的哭泣，因为她唯一的孩子去世了。 Yesus mengasihi ibu ini, 主耶稣爱这位妇人， membangkitkan anaknya dari kematian. 然后把他的儿子从死亡当中让他复活起来 Hati。Yesus tergerak 主耶稣的心 melihat kelaparan dunia. 哀动了，因为看到世界上的饥饿。 Maka Tuhan Yesus di dalam pelayanan pernah melakukan mujizat. 所以在他的侍奉当中，主耶稣做了一个神迹， 5 roti 2 ikan. 就是5饼而已， Memberikan makan kepada 5.000 orang. 给了5000人吃饱了。 Selain itu Yesus pernah juga memberi makan 4.000 orang. 除了这个5000人，在另外一个机会、另外一个场所，主耶稣也给了4000多人吃饱了。 Hati Yesus tergerak melihat kesepian orang-orang yang kesepian. 主耶稣对那些孤单的人也有怜悯的心。 Di dalam Alkitab, di dalam masa zaman dulu, kalau orang Israel ada yang sakit kusta, 就是在以前的世代，以色列民当中，假如有人患麻风病的话， maka orang ini dikeluarkan dari kota. 这个人应该要被流放到城外， Dia tidak boleh tinggal di dalam kota. 他不能居住在城市里 Di 面。 luar sana, dia seolah-olah kita boleh katakan diasingkan. 在城外，他是被孤立的， Dia begitu terasingkan dan begitu dalam kesepian. 在孤立当中一定会感觉到非常的孤单。 Tapi Tuhan Yesus peduli. 但是主耶稣顾念， Hati Yesus tergerak, saudara-saudaraku, oleh apa? Oleh kondisi dunia yang begitu lelah atau tertekan dan begitu terserak. 主耶稣对社会状况被非常困扰的，也动了慈心。 Di dalam ayat 36, 在36节， dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihat mereka lelah dan terlantar. Dalam bahasa Indonesia, lelah dan terlantar. 这里主耶稣就怜悯他们，因为他们困苦流离。 Nah, lelah itu dalam bahasa Mandarin kunku, sebenarnya itu juga bisa sebenarnya berarti yaitu dalam keadaan tertekan. 这里困苦也可以说疲惫，也可以说受压力。 Ya, orang dengan penderitaan yang amat berat dan sepertinya tidak selesai-selesai. 一个被重担压到，觉得他的这重担是没完没了的，很痛苦。 Itu dia, ya. 这就是困苦的意思。 Lalu disebut lagi terlantar dalam bahasa Indonesia. 这里也说是流离被忽略了。 Terlantar itu dalam bahasa aslinya adalah berarti orang yang terbaring dan tidak berdaya, luka-lukanya begitu parah. 这里的流离可以说是一个人已经病卧高床躺卧了，无能为力了。 Atau bisa juga terlantar ini artinya sudah terserak, tidak terpantau, tidak terperhatikan lagi. 这里所说的流离，也可以说因为他被孤立了，或者是没人来看顾照顾他，非常的痛苦。 Maka dia diibaratkan seperti domba-domba yang tidak punya gembala. 所以就被形容成羊没有了牧人一般的羊。 Nah, saudara, Tuhan Yesus dia peduli, dia memperhatikan. 是的，主耶稣注意，也动了慈心。 Saudara, mari kita juga belajar, kita berdoa kepada Tuhan.
所以姐妹们，我们也要学习，我们向神祈求， Mari Tuhan mohon Tuhan menolong kita, menjamah hati kita, 愿神触摸我们的心，保守我们， supaya sebagai anak-anak Tuhan, 成为神的儿女， sebagai orang Kristen, 成为基督徒， kita juga mau peduli dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. 我们要顾念我们周遭的弟兄姊妹们， Doakan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. 我们要为那些还没有认识神、还没有接受神的人做代祷的工作。 Saudara-saudara, ini adalah hal yang kedua yang kita perhatikan. 我们注意的，这是第二点。 Yang ketiga, 第三点， di dalam ayat 37 37节 dan ayat 38. 直到38节。 Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya dia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. 这里告诉我们说，要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Nah, saudara, kita melihat perbedaan orang Farisi dan Tuhan Yesus. 姐妹们，我们可以看到法利赛人以及主耶稣的差别。 Orang Farisi memandang orang banyak itu seperti melihat sekam yang diterbangkan angin, sekam yang akan dibakar. 法利赛人看众人就好像糠秕，可以一被烧灭的这些糠秕， Nah, 没有用处 tapi 的。 Tuhan Yesus melihat manusia itu dikatakan itu seperti tuayan atau panenan yang sudah siap dituai. 但是主耶稣看众人，就好像已经可以收割的 Yang 庄稼， harus dipanen dan segera untuk disimpan. 就是马上要收割了，然后把它捆起来放在仓库里的。 Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa tuayan itu banyak. 但是主耶稣说，这个庄稼太多了， Yang bekerja sedikit. 收割庄稼的人太少了。 Lalu Tuhan Yesus katakan apa? 那主说什么呢？ Mintalah kepada yang empunya atau tuannya. 主 Minta. 耶稣说，向庄稼的主祈求， Minta apa? 祈求什么呢？ Supaya Tuhan kirimkan lebih banyak pekerja. 就是祈求庄稼的主，就是我们的神，差派更多的人来工作。 Nah, hari ini ketika kita melihat mungkin banyak orang, banyak jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. 今天我们看到很多人还没有认识耶稣， Apa yang terutama yang kita pikirkan dan kita lakukan? 那我们首先所想到的，我们要做的是什么？ Memang tidak salah kita saling menasehati, mendorong, ayo mari kita kabarkan nama Yesus, kita beritakan nama Yesus. 不错的，我们可以用我们的口来邀请或者是传讲主耶稣的名字。 Sebagai hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja juga tidak salah kita mulai melatih jemaat Tuhan untuk mereka boleh belajar, memberitakan Injil dan sebagainya. 成为教会的领导者、牧子传道们，当然是不错的，可以开始训练他的教会的信徒们，可以开始做一个差传的工作， Ini tidak salah. 这是不错的，对的。 Tetapi jangan lupa, 但是我们不要忘了， kalau melihat ayat ini, 我们看这个经节的时候， terutama sekali kita itu harus berdoa kepada Tuhan. 最主要的，我们要先向神祷告。 Sudahkah kita terus bergumul di dalam doa? Apakah kita memperhatikan betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan untuk hal ini? 我们是否曾经想过这件事对我们来说是多么的重要？我们曾否为这件事纠结过呢？ Ketika di dalam pelayanan gereja, 当在教会的侍奉上， kita membutuhkan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. 我们需要很多人参与在侍奉当中。 Kita memerlukan guru-guru sekolah minggu yang lebih banyak. 我们需要更多的主日学老师， Kita memerlukan lebih banyak lagi aktivis pengurus-pengurus majelis maupun bahkan badan pengurus sekolah. 我们需要很多的执事、干事，甚至是学校的董事们。 Apakah kita pertama-tama datang kepada Tuhan untuk berdoa? 是不是我们首先来到主的跟前，向他祈求呢？ Kita berdoa mohon Tuhan
menggerakkan setiap hati jemaat. 恳求神推动每一个他的子女们的心。 Itu yang terutama yang harus kita lakukan terlebih dahulu. 所以首要的，我们要先祈求神。 Saudara-saudara, memang ada hal yang sangat luar biasa sekali. 姐妹们，这里有特别的事项。 Ternyata di dalam panen itu Allah mau melibatkan manusia. 原来在收割庄稼的这件事上，神要他的子民参与。 Bisakah Allah panen sendiri? 神可以自己收割吗？ Tentu bisa. 当然是。 Bisakah Tuhan memakai malaikat-malaikat? 神可以呼召他的天使来收割吗？ Tentu bisa. 当然是能啊。 Tapi ternyata Tuhan mau melibatkan kita, manusia-manusia yang penuh kelemahan ini. 但是神要使用我们这些很多缺点的人来参与。 Betapa ini suatu kepercayaan yang besar, satu hak istimewa yang sungguh luar biasa. 这不是很特别，对于我们来说是个很应该要看重的这个特权。 Saudara-saudara, saya tutup renungan ini dengan sebuah kisah. 姐妹们，我接受今天的这个信息是用一个故事。 Diceritakan bahwa Martin Luther dia mempunyai seorang teman baik. 这里说到马丁路德有一个很要好的朋友， Pada waktu itu Martin Luther sudah memimpin gerakan reformasi gereja. 当时马丁路德正在推动这个改革教会改革。 Lalu dia punya seorang teman. 他有一个好朋友， Teman ini berkata, kamu melakukan gerakan ini. 他的朋友告诉说：“你推动这个活动， Saya mendukung kamu. 我支持你。 Saya di dalam biara, saya tinggal di dalam biara. 我在修道院里居住， Saya dalam doa, saya mendukung kamu. 我在祷告当中不断的支持你。” Saudara-saudara, lalu suatu hari diceritakan temannya Martin Luther itu dalam tidur dia mendapatkan suatu mimpi. 马丁路德的朋友就说到，有一天他在梦里有一个 Dia 让他看到一个 Dia 梦， melihat ada satu ladang yang begitu luas sekali 梦里他就梦见一片很大的庄稼， dan di situ semua itu sudah matang, sudah mau dituai, sudah harus dituai. 这里的庄稼已经成熟了，到时候要收割了。 Dan dia dalam mimpi itu melihat hanya satu orang saja yang sedang bekerja. 在梦里，他看到这么多的这么大的场地，只有一个人在那里努力的工作。 Pertama dia masih tidak jelas siapa orang itu. 他起初看不清楚这个在工作的人是谁， Tapi lama kelamaan ternyata makin jelas orang itu ternyata Martin Luther. 然后他逐渐的更清楚的看到，原来这个人是马丁路德他的朋友 Nah,，saudaraku, ternyata setelah itu dia bangun dari mimpi. 所以他就梦醒了。 Mimpi itu menyadarkan dia. 这个梦让他觉悟起来， Sekaligus Tuhan memakai itu untuk memanggil orang ini, temannya ini. 借着这个梦，主耶稣呼召了马丁路德的这个朋友， Temannya ini kemudian tinggalkan biara 他就离开这个修道院， dan bergabung dengan Martin Luther di dalam reformasi, menggerakkan reformasi gereja pada tahun 1500-an itu. 就是在1500多年，他就以马丁路德参与在马丁路德所推动的改革教会的侍奉当中。 Puji Tuhan, saudaraku. 感谢神，弟兄姊妹们， Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 主内的姐妹们， Apakah hari ini Tuhan menggerakkan hati saudara dan saya? 今天主耶稣有没有让你和我动了心呢？ Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. 我们来做一个祷告， Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk persekutuan KW sore ini dan juga untuk renungan firman Tuhan. 我们感谢神，因为今天我们还有机会在姐妹会里，同样的感谢神赐给我们的信息。 Mohon kesediaan C. Amoy untuk pimpin dalam doa syukur firman Tuhan ini dan juga persekutuan KW pada sore ini. 我们来一起
默祷。亲爱的父阿爸上帝，感谢你，你让我们在姐妹会里从岁首到岁尾，这个月已经是进入到2023年最后一个月。我深信从岁首岁尾，每个月的月初到月尾，早晨到夜晚，你的恩典都足够我们用。纵然我们还不能够在现场上见面，但是借着主每个星期的姐妹会，让我们对你更加认识，更了解你，更明白你，让我们走在世间的目的是什么？不是只单单简单的走一趟，疲惫的走一趟，而是我们要享受神你的爱。特别在12月份，我们庆祝你诞生的日子，求神让我们有个更明白、更愿意。我们可以借着主耶稣的诞生，不是单单享受世界上这个欢乐的气氛，而是我们可以看到我们周遭还有很多人还没有认识到主耶稣，还不愿意接受主耶稣的。我们最起码可以为他们做代祷的工作，我们可以口里称颂主耶稣，把我们亲身的见证可以勇敢的说出来。这就是成为神你收割庄稼其中一部分的工作。主啊，求你使用我们，把我们全然带到你手中。无论是现在我们姐妹们当中有疾病的，身体上有软弱的，可能家庭上有些问题的，我们可以接着祷告，全然仰望，因为我们的神是无所不在、无所不能、无所不知的全能神。主啊，我们全然仰望，愿我们可以在下个星期同样有机会来见面，向你说声感恩。这样的祈求感恩交托，乃是奉靠主耶稣生命祈求的。阿门。Amin. Selamat sore ibu-ibu sekalian, Tuhan memberkati. 主内的姐妹们，午安，愿神祝福我们。Amin. 阿门。